أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل من لساني يفقهوا قولي. آمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Masya Allah. Apa kabar semua? Yang di sebelah kiri dapat dengar suara saya? Jelas ya? Yang di belakang dapat dengar suara abang? Dapat? Belah kiri dapat dengar suara saya? Apa kabar semua? Alhamdulillah. Yang berbahagia saya ucapkan kepada Tuan Guru Besar Cikgu Yusri Pentu Kimin. Masya Allah, hebat orangnya. Yang berbahagia juga saya ucapkan kepada NYDP ya, Tuan Haji. Dan bersama-sama kita doakan kesembuhan syafakallah buat YDP Encik Ilman, semua ahli jawatan kuasa PIBJ, ahli-ahli jawatan kuasa yang melibatkan diri dalam menjayakan program ini. Syabas saya ucapkan. Guru-guru yang saya rahmati, guru-guru yang Allah sayangi, salam hormat saya kepada semua AJK kaki tangan sekolah, termasuklah dengan warga kantin yang di belakang, tukang kebun, tukang cuci, pengawal keselamatan, ibu, bapa, hadirin hadirat, kakak-kakak, abang-abang yang saya raihkan. Saya nak tanya, siapa yang pernah tengok saya sebelum ini? Ada tak yang pernah tengok saya? Tak ada lagi. Online jadi ulang ini ya. Siapa yang tak pernah tengok Mak Hilau? Tak pernah nampak uncle kat dalam tu? Balik tengok balik Mak Hilau, tengok satu-satu. Ya? Saya bergurau. Baik, apapun terima kasih saya ucapkan kepada pihak sekolah kerana bawa saya datang hari ini jumpa abang-abang, hadirin hadirat, guru-guru semua pertama kali. Terima kasih sekali lagi ya kerana menjemput saya. Alhamdulillah. Jadi bila kita menyebut tentang sekolah ni, siapa yang tahu sekolah ni untuk apa? Adik-adik? Belajar, untuk kita cari ilmu. Ya, bila kita sebut tentang sekolah, perkataan ini akan sinonim dengan satu perkataan, iaitu ilmu. Tahu ilmu ni ya? Sayyidina Ali kata ilmu ni lagi banyak kita cari, lagi banyak kita belajar, lagi banyak kita tuntut, lagi banyak kita tak tahu. Dah hilang dah. Bateri kot. Jadi lagi banyak yang kita belajar ilmu ni, lagi banyak yang kita tak tahu. Sebab itulah ibu ayah hantar anak-anak ya, adik-adik ke sekolah untuk belajar menuntut ilmu. Sebab itulah cikgu yang ada kat sekolah ni cuba sehabis baik untuk mendidik, bagi ilmu kat adik-adik, kat anak-anak. Ya, ada yang kat belakang tu faham ya? Bakal-bakal orang kata insan-insan yang menggegarkan nama Malaysia satu hari nanti insya-Allah. Jadi angka nak pesan, angka nak cakap, angka nak sampaikan ilmu ni pentingnya. Satu hari nanti ilmu ni lah yang akan menjaga kita. Dia berbeza daripada harta.
harta yang kita dapat lagi banyak yang kita guna, kita habiskan, kita belanja, dia akan habis. Tapi ilmu ni tidak. Ilmu ni juga yang akan menentukan kat mana kita nak duduk satu hari nanti. Rumah besar mana yang kita nak duduk satu hari nanti. Kereta apa yang kita nak pakai satu hari nanti. Kerja apa yang kita nak kerja satu hari nanti. Berapa banyak duit yang kita nak dapat satu hari nanti. Semua ni daripada ilmu dan dengan izin Allah lah. Sebab tu kita semua kena belajar. Boleh? Jelas setakat ni? Ibu bapa, ibu ya, bapa belah sini. Ibu bapa, saya nak tanya cikgu-cikgu kat sini ya. Saya bagi contoh anak-anak yang ambil UASA tahun 4, 5, 6 subjek Cikgu Yusri ya. Anak-anak yang ambil UASA yang dapat straight A, nantilah katakanlah straight A ya. Cikgu-cikgu yang mendidik dia dapat berapa ratus? Anak-anak didikan dia yang cikgu ajar dapat exam straight A, 5A. Cikgu dapat berapa ribu? Puan? Dapat berapa ribu cikgu? Cikgu dapat berapa ratus? Berapa puluh Cikgu Yusri? 1 sen pun tak ada. Sebab cikgu mendidik bukan mengharapkan ganjaran wang ringgit. Cikgu-cikgu yang ada, yang Allah rahmati depan ni, mendidik, membakar diri, berkorban untuk menjadikan kamu anak-anak yang ada depan angka ni menjadi seorang yang berjaya, yang berguna satu hari nanti, yang mampu bagi manfaat dekat orang lain, yang mampu sebarkan kebaikan pada orang lain, yang mampu bantu orang lain. Senang kata, jadi orang yang berjaya lah. Adik-adik nak tak jadi orang yang berjaya? Nak tak jadi orang yang berjaya? Jadi sementara adik-adik kat sekolah ni tempat untuk menuntut ilmu, belajarlah. Itu saja tanggungjawab adik-adik yang ada kat sekolah ni, hanya untuk menuntut ilmu. Adik-adik yang kat belakang, yang kat depan, angka nak tanya, cikgu kalau marah sebab apa? Pandai. Cikgu kalau marah sebab sayang. Tapi kalau cikgu marah, mulalah tarik muka tu, tak puas hati kan. Begitu kat mak datang serang sekolah. Tapi sekolah ni tak ada cikgu Sekolah-sekolah dekat dalam bandar banyak macam tu. Mak datang serang sekolah, ayah-ayah datang serang sekolah. Padahal cikgu Nawai itu hanya nak menjadikan anak murid dia satu insan yang berguna. Itu sahaja. Tapi cikgu-cikgu ni, tuan-tuan dan puan-puan, kalau marah dia ada 3 standard, dialog standard popular ni. Siapa tahu? Cikgu kalau marah memang selalu akan guna standard ni. Tak ada yang tahu Standard popular yang pertama, cikgu kalau marah, bunyi dia macam ni. Ya Allah, apa nak jadi dengan kamu ni? Itu standard popular yang pertama. Betul cikgu? Cikgu Narani. Yang kedua, ayat standard yang popular, cikgu kalau marah, ya Allah, kamu tahu tak peksa lagi berapa hari? Itu ayat standard yang kedua. Ayat standard yang ketiga, cikgu akan guna, ya Allah, apa nak jadi dengan kamu ni? Zaman cikgu dulu tak habis zaman cikgu. Tapi kalau mak marah kat rumah ni, mak depan saya ni, kalau dia marah, tiga-tiga dia guna. Ya Allah, kamu ni nak jadi apa? Kamu tahu tak berapa hari lagi zaman mak dulu? Mak tiga-tiga dia akan guna. Itu mak, betul tak mak? Sambil dia berlatih, sambil dia boleh basuh pinggan. Itu hebatnya mak kan. Baik, jadi berdirinya Uncle kat depan ni, Uncle nak berkongsi beberapa tips. Kata Cikgu Yusri tadi, dia suruh Uncle sampaikan pada anak-anak yang handsome-handsome, yang cute-cute, yang cantik-cantik ni, beberapa tips untuk jadi pelajar yang berjaya. Siapa yang nak jadi pelajar yang berjaya? Ramai, alhamdulillah, syukur. Siapa yang nak jadi polis kat sini? Ramai. Yang nak jadi menteri? Yang nak jadi penceramah? Macam Cikgu Zaki, macam Ustaz Zaki? Ramai. Siapa yang nak jadi tiktokers? Ada? Siapa yang nak jadi YouTubers? Ada? Apa pun yang adik-adik akan buat, ingat Uncle nak pesan, selagi mana adik-adik bergelar pelajar, adik belajarlah betul-betul. Dan untuk menjadi ciri pelajar berjaya yang pertama ialah adik-adik kena jujur. Faham tak jujur? Selagi mana adik jadi pelajar, jujurlah untuk menjadi seorang pelajar. Ya, jujur dengan cikgu, jujur dengan kawan-kawan, jujur dengan rakan-rakan.
jujur selagi mana adik bergelar orang kata apa, nama sebagai pelajar tu. Kalau tak faham cikgu ajar tanya. Siapa yang kat sini kalau tak faham cikgu, kalau tak faham dia tanya cikgu saya tak faham, ada tak? Ada tak? Kan banyaknya sekolah yang uncle pergi, bila cikgu dah habis kelas, cikgu pula yang tanya siapa yang tak faham angkat tangan. Semua jadi macam ni lah, darah dah tak jalan, dah koma. Semua tak ada yang angkat tangan. Bukannya sebab tak faham, tapi sebab tak tahu status tu, kamu tu faham ke tak faham apa yang cikgu ajar. Kalau cikgu ajar ada yang tak faham, tegur cikgu. Cikgu ni laju sangat lah cikgu, saya tak faham topik-topik yang tadi tu. Tanya cikgu. Tapi anak-anak, kalau kawan-kawan tanya soalan tu, anak-anak janganlah friendly kawan-kawan tu pula. Ni asalkan cikgu tanya, ada apa-apa soalan? Kawan angkat tangan, cikgu saya nak tanya lah. Kawan sebelah dah friendly, oh budak pandai siut. Janganlah friendly, kan? Ni asal cikgu tanya, siapa ada soalan? Cikgu saya nak tanya soalan pula. Kawan sebelah, kamu nanya. Janganlah macam tu. Mana tahu soalan yang kawan tanya tu kamu sendiri yang tak faham. Jadi tanyalah soalan. Ya cikgu-cikgu yang ada depan saya ni, terutamanya Cikgu Noraini, cikgu lama, yang bakal bersara beberapa bulan lagi cikgu, insyaAllah ya. Cikgu-cikgu menantikan kehadiran anak-anak untuk hadir ke bilik guru. Tanyalah cikgu. Tak faham, pergi jumpa cikgu, tanya. Cikgu, saya tak faham lah cikgu subjek tadi. Orang perempuan kan dia selalu emosi, kan? Orang perempuan dia memang selalu emosi. Cikgu perempuan emosi tak kat sekolah? Tak emosi ya. Sebab kebanyakan cikgu lelaki kat sekolah dia tak ada emosi, dia kurang bercakap. Lalu je depan kelas bising, dia tegak je berdiri, senyap kelas tu. Betul Cikgu Isri? Dia masuk dalam kelas dia, cikgu-cikgu lelaki ni tak cakap apa. Tapi murid-murid dah faham dah, tu cikgu lelaki, dia kedekut emosi, kurang bercakap. Faham ya adik-adik? Anak-anak? Faham? Ada apa-apa soalan? Koma dah. Yang belakang tengok kiri kanan, seolah-olah soalan tak tuju kat dia. Baik, untuk jadi pelajar berjaya yang kedua, siapa nak tahu? Alhamdulillah. Satu istilah kita panggil accountability, ataupun kita panggil maksud dia kebertanggungjawaban. Bertanggungjawab sebagai seorang pelajar. Ya, masuk kelas, masuk je pagar sekolah ya, bangun tidur keluar rumah, nak pergi sekolah, tanam iltizam, aku nak pergi belajar, aku nak pergi belajar, aku nak pergi belajar. Cikgu bagi kerja sekolah, tanggungjawab habiskan kerja sekolah tu. Boleh. Masuk larian, masuk sukan larian, olahraga, aku nak menang, aku nak menang, aku nak menang. Ingat adik-adik, kalau nak letak standard tinggi pencapaian belajar tu, letakkan nombor 1 terus. Aku nak jadi pelajar paling berjaya, aku nak jadi pelajar paling berjaya. Kalau cikgu pilih anak-anak untuk jadi orang kata apa, masuk sukan olahraga, letakkan standard, aku nak dapat nombor 1, aku nak dapat nombor 1, aku nak dapat nombor 1. Buat betul-betul sehabis baik, tanggungjawab. Ya, boleh. Kalau orang kata buat salah, mengaku, tanggungjawab. Terutamanya cikgu darjah 1, darjah 2 lah kot yang mengajar. Selalunya perkara macam ni jadi kat cikgu darjah 1, cikgu darjah 2. Budak-budak tak buat kerja sekolah dan tak mengaku, asyik nak salahkan orang lain, tak bertanggungjawab tu. Siapa kat sini yang tak buat kerja sekolah, suka salahkan orang? Ada tak? Darjah 1, darjah 2. Cikgu tanya kenapa tak buat kerja sekolah. Dia ambil buku saya cikgu. Kenapa kau ambil buku dia? Dah dia bagi. Kenapa kau bagi kat dia? Dah dia minta. Dah pening dah cikgu pun. Tanggungjawab sebagai seorang pelajar. Dan nombor 3, untuk menjadi seorang pelajar yang berjaya, jaga ukhuwah, jaga hubungan sesama cikgu, sesama rakan sebaya, yang tua, pelajar-pelajar yang senior. Menghormati, menjaga yang muda menjaga yang tua. Ya, jaga hubungan sesama cikgu, hormat cikgu, buat baik sama cikgu. Nampak cikgu datang pagi-pagi bawa kereta, tengok cikgu tolong angkat barang. Boleh. Abang yang besar tu, abang boleh tolong jaga adik-adik yang kecil ya, ringankan orang kata urusan adik-adik yang kecil. Nampak cikgu datang bawa barang, tolong angkat pagi-pagi.
Pagi-pagi tengok je kat pintu pagar, siapa cikgu yang datang buat bang. Buat baik dengan cikgu, tolong angkat bang, bawa letak bilik guru. Kalau tengok-tengok pagi tu cikgu tak bawa barang, tolong angkat cikgu letak bilik guru sekali. Jangan buat macam tu, jangan buat macam tu, Uncle bergurau. Ya. Dan yang nombor 3, Uncle nak sentuh kat sini. Apa dia kita nak sentuh kat sini? Tentang kehadiran. Kehadiran ya adik. Selagi bergelar pelajar, datang hari-hari ke sekolah. Kalau cikgu buat tuition, hadir. Kalau cikgu buat apa-apa, hadir membantu. Selagi nama pelajar, bergelar pelajar, adik kena buat apa? Hadir ke sekolah hari-hari. Uncle nak tanya kat sini siapa yang ibu bapa dia tak hadir? Ramai. Siapa yang ibu bapa dia tak hadir kerana dah meninggal dunia? Ada?